anda harus mendandan, tetapi fokusnya haruslah lebih kepada produk yang anda telah ambil secara rawak. Minggu lalu, Aida dan Alvin menjadi mangsa kerumitan commercial ads yang tampak mudah. MUA kini kembali ke jumlah asal seramai 8 orang. Apakah yang menanti para MUA kita minggu ini? Kita buka kembali lantai solekan kita bersama Top 8 Malaysia Top MUA. Assalamualaikum semua, anda sedang menyaksikan Malaysia Top Muar Alha Alfa yang pastinya minggu ini paling menarik. Nak tahu kenapa? Sebelum tu, jom kita mempersilakan. Ini dia, MUA semua, masuk! Dan untuk anda, ini dia, Top 8 Malaysia Top Muar. Hebat. Apa-apa pun, mereka ini mengejar gelaran juara sulung Malaysia Top Muar Alha Alfa dan bawa pulang RM25,000. Tentunya sebuah program yang sangat hebat untuk semua. Pasti ada penaung yang juga merupakan ikon dandanan dan solekan terkemuka tanah air. Jom kita jemput Dato' Alha Alfa. Hai, apa khabar? Baik. Minggu lalu, pemenangnya untuk muar terbaik mingguan adalah Amoy. Okey, sikit dah nama pun muar terbaik kan. Ha-ha. Jadi kita mesti nak bagi ganjaran dekat dia. Ganjarannya ialah Okey, immunity tu belum masanya lagi kita akan guna. Dan saya pun sure Amoy mesti suka dengan ganjaran yang akan kita berikan ni. kita jemput Amoy ke Betul, hadapan, Amoy. betul tak? Jadi, sebelum saya nak umumkan, cabaran pada minggu ini adalah cabaran berpasangan. Serius tak? Wow. Macam first experience bekerja dengan makeup artist lain. Terperanjat tau. Sebab saya plan, saya make up seorang-seorang. Effort tu rasa lagi kuat sebab kita ada 2 orang sama-sama nak buat sesuatu tu. Jadi inilah ganjaran yang Amoy dapat, iaitu Amoy berhak memilih siapakah pasangan Amoy dan juga pasangan rakan-rakan Amoy. Ini yang menarik sebenarnya. Saya tengok yang ada dekat situ, saya memang nampak Kak Anissa, saya satu bilik dengan dia. So, communicate pun senang dengan dia. Okey, saya pilih Kak Anis sebab... Go, Anis, go! Sebab tahu dia hebat kan? sebab dia hebat. Amoy sepatutnya mungkin dengan Fifi ataupun Wendy Aswad sebab dia selalu berentam jadi dia sesuai berpasangan. Ini penting sebenarnya, betul tak Datuk? Betul. Kerana ini strateginya untuk anda terus kekal dan untuk anda membolehkan pesaing anda pulang ke rumah dengan tangan kosong. Silakan. Saya pilih Nick Aswad dengan adik. Itu salah satu strategik jugalah. Nick jenis bercakap, Dek Ros pun kuat banyak cakap. So, saya combinekan diorang dua tu. Bila dua-dua nak bercakap, kita nak tengoklah diorang macam mana kan. Fifi, Cleo dengan Ijan. Itulah saya macam, dia ni nak plan apa ni? Ni macam nak sabotaj je. Dan pastinya berbaki. Silakan. Saya ni pula seorang bercakap, yang dia pula seorang pendiam. So macam saya takut kita orang tak ada chemistry. Inilah dia pasangan-pasangan yang akan bersaing. Ha? Jadi, lihat di belakang anda, inilah dia cabaran kita pada minggu ini, iaitu seram. Saya telah pun sediakan sinopsis seram untuk setiap pasangan. Special effect makeup, dia memerlukan kemahiran maybe dalam 3 bulan, 6 bulan untuk buat sesuatu makeup tu supaya nampak real. Penilaian bukan sahaja diberikan mengikut solekan anda semata-mata, tapi juga watak dan juga makeup anda perlulah mempunyai kesinambungan dengan jalan cerita yang anda dapat. Markah juga akan diberikan setiap seorang. Kerjasama antara pasangan juga diambil nilai. Baiklah, Nick, silakan. Berita utama, seorang pengantin perempuan ditemui mati dibunuh berapa minit sebelum persandingannya.
Makeup pengantin senang buat. Yes. Pengantin yang To be honest, saya banyak idea. Saya macam-macam saya nak buat kalau boleh. Kesemua mangsa dalam kemalangan tersebut mati dalam keadaan yang cukup menggerikan. Manakala kereta mereka remuk sama sekali. Wow. Kita tak ada hak untuk cakap macam susah aku tak boleh buat sebab ni competition. Kalau kau tak buat, kau tahu ke tempat kau kat mana. Mayatnya ditemui telah membusuk, kelihatan ulat merayap di seluruh anggota badan, terutama wajahnya. Main ulat pun ni, geli. Pesan Tok Guru harus dipatuhi. Mamat, cekalkan hati lalu buka ikatan pocong tersebut. Apakah agaknya yang dia nampak? Saya suka sebab pocong tu saya boleh lebih banyak berkarya. ini dia juri jemputan anda. Sutradara tersohor tanah air yang telah memenangi pengarah terbaik Festival Filem Malaysia sebanyak 3 kali. Tepukan gemuruh kita berikan kepada Jatin Paduka Suhaimi Baba. Sebenarnya kan kita orang imagine apa tau? Syamsul Yusof. Macam inilah masanya kita nak jual diri kita. Mana tahu ada rezeki dengan dia punya dia punya production kan. Ini dia pakar solekan khas yang bersama dalam filem terlaris dalam sejarah perfilman Malaysia, Munafik 2, Connie Sim. Rasa macam happy sangat dia jadi juri sebab dia banyak bagi tips-tips. Kita pun rasa macam kita patut buat benda tu. Kita bawa masuk model MUA semua. Muat semua? Penawar anda dan juga pihak produksi telah sediakan kepada anda kelengkapan-kelengkapan kesan-kesan khas untuk anda lebih menyerlahkan lagi seram punya elemen. Begitu juga dengan persiapan wardrobe ataupun busana bagi watak-watak yang anda ada. Jadi Muar, anda diberi masa 2 jam dari sekarang. Proses make-up kesan khas yang kompleks menuntut masa yang lebih panjang untuk para MUA berkarya. So you divide tu. Tanggungjawab macam mana? Okey, sekarang ni saya buat untuk buat lapisan pertama nanti. So nanti yang untuk dah kering semua nanti untuk masukkan colour, saya akan masukkan colour tu. Kenapa tak buat sekali jalan sama-sama? Saya yang plan untuk create shape dia macam mana. So saya yang kena rangka kerja tu. Okey Moy, kita kena buat ni dulu, kita latex dulu. Ni first I buat untuk dia kena pukul dulu. Lepas tu I akan buat macam lebam-lebam. Lepas tu Dan dia masih ada lagi beauty kat situ sebab dia akan naik ke persalinan dia. Dia tembak kat mana? Kat dahi. Sebenarnya kalau ikut idea saya sendiri, saya tak buat macam tu pun. Saya akan buat macam scratch, dicakar ataupun acid ke. Saya dah share, kita orang as teamwork. So saya rasa macam, why not aku dengar cakap. Tak pakai seatbelt lah ni? Tak pakai seatbelt, lepas tu dia tercampak ke cermin depan. So efek daripada benda tu, kaca pun terkena dekat muka dia. So mata dia terkeluar. Biasa saya tengok dekat TV. Macam ada orang accident, ada yang biji mata dia terkeluar, ada yang benda tu tembus dalam mata. Kita fokuskan kat tepi sini sebab sebelah sini dia jatuh terbaring kat tanah. Mati di kebun dia lah. Dekat kebun tak kerasa kalau mati kat kebun dah dimakan oleh binatang-binatang. Oh, okey. So saya fokuskan kat muka, saya nak benda tu nampak busuk lah, maksudnya busuk lembik. Saya tak pernah buat. Nak buat lembik pun macam fikir, macam mana nak buat lembik tu kan? Macam tak lekat tu. tak dekat. Kenapa aku pilih dia? So kau dah selesa lah macam ni. Top 8 kita diuji dengan make-up kesan khas secara berpasangan. Mampukah mereka? Korang punya keselasian macam mana? Okey. Okey, so far okey. Sebab dia okey. Saya ambil dia as my lead. Saya pun ambil sama je. Tapi dia macam ada satu sikap yang saya tak dan nak habis cakap, dia cut saya. Potong saya punya cakap. Tapi dia banyak idea. Macam tak lekat tu. Tak dekat. Kaca tu tak lekat. Dia akrilik yang plastik tau. Which is kalau saya pijak, saya try pijak benda tu. Tak pecah pun. Saya nak patahkan kalau saya cedera macam mana. So bila saya minta diorang pecahkan, dapatlah. Tapi tak
sekecil macam serpihan kaca cermin. Muar, Yes. anda hanya ada masa 1 jam je lagi. Macam mana? Dalam janji. Apalah. Banyaklah kau. Mayat kan kalau macam ikat baring elok kan, elok jadi ikatannya kan. Tapi dia tak nak terima. Ada juga rasa macam, kenapa aku pilih dia? Macam rasa macam itu ada juga. Yang ini apa efek ni? Efek Sebab ni? dia tali. Bapak dia macam tarik dia. Macam tarik dia. Kan dia macam kang. Dia tali ke wire. macam tu dia tarik. Macam dia seolah macam Bukan kau. tali ke wire. Satu Tali. jauh. Sorry. Okey. Dia nak buat macam tu, dia nak buat macam ni. Tapi saya tanya kenapa nak buat macam tu, nak buat macam ni. Dia tak ada jawapan untuk idea dia tu. Kita orang ada selisih faham masa tas tadi. Tapi dia macam calm. Dek, kau kena ingat. Nick lagi tahu. Ya, sikit. Saya ingatkan dia okey sekali, dia kata dia pun geli, tapi dalam masa yang sama dia cakap dia try. So dia boleh buat, tapi ulat tu bukan saya pegang, Yazid yang pegang. Nak reka apa ni? Storyline lah. Storyline. Okey, korang reka lah storyline tu. Kenapa? MUS? Yes. Anda hanya ada 15 minit sahaja lagi. So kau dah selesai lah macam ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MUS semua berhenti, angkat tangan dan berada di meja masing-masing. Seterusnya, fotografi bersama dengan jurufoto profesional kita untuk menghasilkan sebuah gambar yang seram. Dipersilakan semua muam-muam kita. Jangan nangis. Dia tak payah nangis. Yes, jangan yau. Dia geram. Geram. Kenapa tertanya kenapa dia sanggup buat kau macam ni? Naik sikit. Ya bagus. Okey, ya. Okey. Yang ulat. Bagi yang ulat. Okey, biar je dia Elio ke, lantaklah biar muka. Jangan fikir muka handsome tau sekarang ni. Ya, satu. Tapi tak nak nampak gigi. Tengok atas. 1, 2, 3. Apa yang saya tahu, dia orang tak banyak pengalaman. Tapi yang saya tengok dia buat special effects tadi, saya boleh kata level of confidence very high. Dan cuma dia weakness tu memang biasa. Kalau tak cukup pengalaman, you miss out on the details kan. Time yang dia orang belajar dalam kelas I hari itu, they really ambil apa yang I ajar dia orang. So today dia orang buat really surprise me lah. Very surprise me. Mayat itu baru meninggal 2 minggu, Tok. Salah seorang dah try nak buang salah seorang. The storyline kena logik. Awak tahu tak, cerita ni adalah cerita seram. Kau ni kebiasaan dia sebagai seorang pakar solekan kesan khas. Apa yang paling penting untuk mereka sampaikan? Logic of the story. Datin Paduka? Secara asas yang ada, very good. Tapi bila interpretasi untuk cerita yang anda semua bawa, kelemahannya pada detailing. Ayo, kita mempersilakan Anis dan Amoy. Amoy, kuatkan semangat. Pesan Tok Guru harus kau patuhi. Tapi, Tok, saya takut, Tok. Mayat itu baru meninggal 2 minggu, Tok. Mayatnya kehitam-hitaman. Mukanya berulat dan bau busuk, Datuk. With the time bagi untuk you practice, I can understand it's not so much. But you can present this type of look, which is, I'm very proud of both of you. The special effects makeup, you did a great job.
Tahniah. Tapi ada kata-kata daripada Anis buatkan saya nak bawa ke sesi pembentangan ini. Yang katanya, Amoy ambil masa untuk memberikan segala-galanya idea kepada Anis untuk lead. Komen sikit Anis. Saya bangun awal pagi, saya research, saya buat ulang kaji. Saya satu bilik dengan dia. Dia tidur. Jadi hari ini dia tak buat ulang kaji langsung. Bila dia ambil saya tu saya rasa macam, okey apa kita nak buat Depan juri kot, depan audiens. Dia malukan saya macam tu. Saya tidur, dia kata saya tak study. Dia tahu kan saya tak study. Kalau dalam semua puji-pujian yang diberikan oleh juri dan juga ketua juri, awak rasa Amoy layak tak dapat kredit itu ataupun berapa peratus awak patut dapat kredit itu, berapa peratus Amoy patut dapat kredit itu? Saya rasa 60% daripada saya, 40% daripada Amoy. Sepatutnya saya dapat 50-50 sebab kita orang sama. Saya tak sampai hati nak letak 80-20. Macam kejam no, itu pun 60-40. Dia dah cakap saya kejam dah. So dia sepatutnya bila teamwork kita kena sama-sama. Kita kena bantu dan tarik dia supaya dia tak terkeluar. Tapi dekat sini apa yang saya nampak, salah seorang dah try nak buang salah seorang. Kenapa tak nampak macam ada shading, ada blusher. Bila orang tengok ni, orang akan kesian tengok dia betul-betul dia nak kahwin tapi tak sampai. So that's why I said the storyline kena logik. That part yang kena tembak tu dia tak adalah macam biasa tiba-tiba ada lubang kat situ kan. Dan kalau saya ingat balik tugasan mereka adalah wanita ini mati dibunuh beberapa minit sebelum bersanding. Okay, yang first tu kita orang anggap macam okey dia mati, dia pengantin. Dia ambil macam tu je. Maknanya kita tak detail okey dia minit tu. Maknanya benda yang dia tak highlight itulah yang penting daripada benda yang dia highlight. Okey, akibat daripada kemalangan itu, lelaki tersebut tercampak keluar daripada kereta sehingga menyebabkan kecederaan yang sangat teruk. Masalah you tak dapat nak pecahkan gelas tu lebih kecil lagi. So nampak dia macam fake. Kalau you are very new, you ambil mata tu keluar. Actually, I would say you guys are very daring. Very daring to have that imagination. Okey, awak mungkin terlalu daring untuk buat benda ni, tapi at least awak berani mencuba. Sebab saya nak buat kelainan lah, tapi benda tu nasib baiklah menjadi. Lain pula kisahnya dengan Yazid dan Ashirif. Dengan konco-konconya dan kemudian kalau kita boleh tengok kat sini, okey, tiba-tiba secara tragisnya mak Temah telah dibakar rumahnya. Saya bagi peluang kat dia tapi dia dah melalui macam jauh sangat kan. Tak ada pun mati dalam rumah. Aku nak cakap apa balik ni kan? Awak tahu tak cerita ni adalah cerita seram. Bukan cerita kelakar. Ada apa cerita seram yang kelakar? Zombie kapal pisang, hantu Kak Limah, hantu mak Temah. Makeup you buat ni untuk horror, it worked. Tapi cerita you yang tak boleh diterima. Go back lah. You know, like pierce like that. Yeah. Yang tu logik. Tapi terbakar memang this is not terbakar. Bagi ruang untuk ketua juri dan juga juri jemputan berdiskusi mengenai markah anda. MUA semua, anda dipersilakan meninggalkan pentas ini. Sesi ini adalah sesi yang paling menyeramkan untuk top 8 kita. Sekarang tiba masanya untuk kita ketahui pasangan yang memiliki markah terendah. Anis, Amoy, ke hadapan. Nick dan Adik Ros. Secara tak langsung, MUAs yang berada di belakang, anda berjaya. Ingatkan Yazid punya performance tu akan dropkan kita orang punya markah. Betul ke kita yang terselamat ni? Saya minta Amoy dan Adik Ros sila tampil ke hadapan. Anda terselamat. Dia memang kawan, tapi dalam main show, dia lah lawan kau. Even kena partner pun. Sebenarnya anda berada di situ disebabkan anda adalah mengetuai untuk tugasan kali ini. Juri melihat kami terlalu bosi mungkin. Kami terlalu banyak mengarah. Nick, kenapa Anis kena pergi bukan awak?
Mungkin saya ada lagi solekan yang saya tak tunjukkan. Kenapa awak lebih layak untuk kekal bukan ni? Untuk episod yang lepas saya berada di bottom 3. Jadi untuk episod ni saya try untuk lebih maju ke hadapan. Jadi saya cuba pertahankan tempat saya. Patut pertahan. Mua yang akan meninggalkan kita di pentas ini ialah Nick. Sila tinggalkan pentas ini. Terima kasih. Saya masuk MTM ini tak pernah ada rasa menyesal walaupun sikit sebab saya datang sini memang saya nak belajar satu benda yang baru dan macam saya cakap daripada awal lagi saya datang sini sebab saya nak be sukses. Kenapa dia keluar? Sebenarnya dia boleh buat ni, slow. What the fish? Dia terkeluar? Terkeluar? Pesaing utama tu dah terkeluar seorang. Aku ada peluang lagi untuk next stage. Baiklah untuk anda semua, ini dia top 7 Malaysia Top Mua Ala Alpha 2020. Mereka akan terus bersaing bagi merebut gelaran juara sulung untuk Malaysia Top Mua Ala Alpha 2020 yang bakal membawa pulang RM25,000. Ingat untuk anda semua, perbezaan itu keunikan kita. Jumpa lagi. Saksikan kisah di sebalik lantai solekan ini yang lebih banyak drama dan konfliknya dalam Diary Malaysia Top MUA di laman YouTube Malaysia Top MUA.